Okey. Then okey, duduk. Okey, Rizal, silakan. Terima dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana hadir pada acara kali ini. Terima kasih juga kepada pengarah pada berlapangkan masa bagi kita punya pertemuan kali ini. Di sini saya ingin berkongsi namun berpatah kepada satu aspek yang penting yang berlaku kepada penjaga. Beberapa staf telah memaklumkan balas bahawa mereka tidak diberikan masa yang mencukupi untuk bercuti bersama keluarga. Oh, masalah dia. Yang Hafiz, tolong terangkan apa masalah dia? Okey, sebenarnya kita ada order yang banyak daripada kita punya customer. So kita perlukan volume yang tinggi. So volume yang tinggi ni kita perlukan manpower yang banyak lah. So sebab tu lah jadi isu-isu ni timbul sebenarnya. Macam mana isu ni boleh timbul? Okey, tak apa. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Cik Rizal? Macam mana Cik Rizal? Saya pendapat ini mencadangkan kita berkaji supaya polisi cuti dan penjadualan semula. Kita mungkin perlu memberikan lebih banyak flexibility kepada staf di dalam pengurusan masa mereka, termasuk memberikan peluang untuk bercuti bersama dengan keluarga. Itu tidak hanya akan meningkatkan kepuasan staf, tapi juga dapat meningkatkan produktiviti dan keberkesanan secara keseluruhannya. Mungkin ada lagi Cik Zaki? Kita boleh memulakan dengan pengumpulan maklumat daripada staf mengenai keperluan mereka dan mencari cara untuk meningkatkan penjadualan cuti. Selepas tu pengarah, kita boleh memperkenalkan langkah yang sesuai untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan mereka. Okey, saya setuju dengan cadangan Cik Zaki. Saya rasa kita muda-muda. Cik Rizal boleh start untuk kita buat kolek maklumat daripada staf dan kita kumpulkan dan kita akan cuba selesaikan masalah ni. Terima kasih untuk isu ni. Okey, next Cik Rizal, apa masalah kita lagi? Okey bos, macam ni bos, kita ada isu yang kedua yang sangat penting juga yang kita perlu ambil perhatian di kalangan kaitan kita ni. Kita dapatkan kerana bahawa kestabilan mental mereka akan terjejas dan ini akan menyebabkan sebahagian daripada mereka mengambil cuti sakit secara tidak rasmi. Masalah mental? Macam mana Cik Zaki? Masalah mental ni? Tuan, jadi saya percaya ini ada kaitan dengan keperluan keselamatan sebenarnya, khususnya penilaian keselamatan emosi dan psikologi yang dicadangkan lah. Jadi sesetengah kaki tangan mungkin terasa tidak stabil daripada segi mental, dan ini mungkin sebab terdapat kes mereka mengambil cuti sakit palsu. Oh, apalah dia punya petunjuk yang kita boleh nyatakan orang ada masalah mental? Cik Rizal, tunjuk dia. Saya rasa pengarah, tanda-tanda ni termasuk peningkatan kekerapan cuti sakit yang setakat yang kami rekod pengurangan segi komunikasi dalam pasukan dan tanda-tanda tekanan emosi yang jelas di dalam prestasi kerja mereka. Di sini saya ingin cadangkan kita membentuk satu tim yang khas untuk menilai dan meningkatkan kestabilan mental dalam pasukan kita sekarang ni. Mungkin kita perlu pertimbangkan untuk melaksanakan beberapa program untuk awareness for kesihatan mental, seperti sesi kaunseling ataupun latihan kesihatan mental. Dan selain itu juga adalah penting untuk mewujudkan tekanan di mana kaki tangan berasa dibenarkan untuk membuka diri tentang cabaran emosi yang mereka akan hadapi. Okey, bagus. Cadangan Cik Rizal. Okey, apa langkah seterusnya? Ada cadangan Cik Hafiz? Macam mana Cik Hafiz? Ada bos. Okey, saya nak bagi penawahan lah. Kita boleh mulakan dengan mengumpul maklumat lah. Maklumat melalui ulasan ataupun temu bual dengan kita punya staff. Okey, dengan ni kita boleh tahulah apa yang masalah yang diorang hadapi. Lepas tu kita juga boleh bangunkan ataupun melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan kestabilan mental dan emosi mereka. Okay, terima kasih Cik Hafiz, cadangan yang baik. Maklumat ni kita kena buat. Saya rasa saya serahkan tugas besar ni kepada Cik Zaki. Sebab apa? Cik Zaki mengawal operasi kilang. Jadi saya minta Cik Zaki sebagai leader untuk task ni lah. Saya nak datang ni dalam masa 2 minggu. Cik Zaki kena serahkan kepada saya untuk kita buat tindakan selanjutnya. Terima kasih Cik Zaki. Okay, next apa masalah kita Cik Rizal? Tolong continue. Ini masalah yang agak penting juga bos. Ini masalah yang ketiga ni yang perlu kita ambilkan perhatian, yang mana sekarang di kalangan kita punya kaki tangan ni, dia ada masalah komunikasi dengan pihak pengurusan, terutama pihak pengurusan tertinggi lah. Dan ini mungkin akan menghadapi beberapa tekanan yang mungkin mereka alami sekarang ni. Oh, kenapa boleh benda berlaku? Apa masalah orang tak puas hati dengan kita?
Saya rasa mungkin Cik Hafiz, sebab Cik Hafiz dekat dengan kita punya pekerja. Apa masalah staff kita, Cik Hafiz? Kamu tidak berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Okey, bos, apa yang saya rasa ialah benda ni ada kaitan dengan keperluan sosial dan tekanan kerja yang mungkin dialami oleh kaki tangan kita yang kita tahu. So, ramai daripada mereka mungkin menghadapi masalah ni pada tahap keperluan sosial. Kita semua tahulah tahap keperluan sosial ni, dan mereka ni juga takut untuk bagi tahu pengurusan tentang tekanan ataupun apa yang diorang rasa pada masa sekarang. Okey, mesti ada punca. Saya rasa punca ni kita kena cari apa punca kejadian ni. Okey, mungkin Cik Zaki boleh share anything yang punca daripada pendapat Cik Zaki? Satu sebab je Tuan Pengarah yang mungkin ialah kaki tangan tidak berasa selesa atau yakin untuk berkongsi masalah mereka dengan kita pihak pengurusan. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan sosial yang tidak dipenuhi lah, dan tekanan yang mereka alami sepanjang bekerja kat sini. Okey. Okay, saya tambah sikit lah Cik Zaki. Bos, kalau ikutkan apa secara dengan saya, kalau boleh kalau kita banyakkan saluran komunikasi terbuka kepada ketangan, mungkin dengan ini kita boleh adakan satu sesi dialog atau forum yang boleh mereka berkomunikasi kita secara langsung dan lebih terbuka. Dan ini secara tidak langsung mungkin kita boleh fikirkan SOP macam mana cara pentadbiran berinteraksi dengan ketangan. Okey, saya rasa cadangan daripada Cik Zaki dengan Cik Rizal ni boleh kita ambil take note. Saya rasa kita kena lontarkan cadangan. Mungkin kita akan buat aktiviti lah, macam mana kita nak grab kita punya staff dengan ni. Tapi yang penting Cik Hafiz sebab Cik Hafiz ni dekat dengan staff, jadi Cik Hafiz kena lebih mesra dengan staff. Okey, next, apa isu Cik Rizal? Okay, ini ada yang keempat bos. Ini berkaitan dengan isu keselamatan bos. Sebab kita selama ini banyak orang kata terkait pandang keadaan keselamatan pekerja kita, yang mana minggu lepas kita ada berlaku satu kemalangan yang mana berhadapan dengan main gate, dan benda itu secara langsung melibatkan kita punya pekerja. Jadi di sini saya cadangkan mungkin kita perlu fikirkan isi keselamatan kekitangan itu. Isu keselamatan ni penting. Saya tak pasti, mungkin kita ada ruang dengan untuk kita pendapat baik masalah ni. Mungkin ada pendapat lain. Cik Zaki, macam mana Cik Zaki? Betul tu Tuan Pengarah, keperluan keselamatan ni memang penting apa yang Tuan Pengarah cakap tadi. Adakah kita dah memastikan bahawa kaki tangan berasa selamat dalam kita punya pekerjaan dan juga persekitaran kerja mereka dah stabil. So itu juga kita perlu take note dalam kita punya masalah ni. Okay, bagus. Tentang pula keperluan sosial juga merupakan satu yang perlu kita berikan perhatian. Jadi saya cadangkan mungkin kita perlu ada inisiatif untuk menyokongkan pembangunan hubungan yang baik di kalangan antara kaki tangan dan pihak atasan. Okey, bagus tu. Saya rasa kita boleh meningkatkan pengiktirafan dan pujian rasmi dengan lebih konsisten. Mungkin kita akan buat penghargaan, contoh hari lahir mereka ke, atau kita buat satu event yang kita menghargai diorang. Contoh yang kita boleh buat, contoh kedatangan. Mungkin ada staff yang kedatangan yang bagus, mungkin kita iktiraf, kita akan buat aktiviti itu. Tapi mungkin ada cara yang lain. Kita tengok macam mana Cik Hafiz. Okey. Bos, mungkin juga kita boleh sediakan lebih banyak peluang untuk mereka menjalani latihan sesuai ataupun membenarkan kita bagi orang chance untuk menjalankan atau mengikut tanggungjawab yang lebih besar. Okey. Bagus. Bagus. Saya rasa semua telah faham. Nombor satu, melibatkan keselamatan. Nombor dua, kita melibatkan pengiktirafan kepada staf. Dan mungkin nombor tiga, kita buat latihan. Saya rasa Cik Rizal kena ambil take care isu ni. Saya rasa isu ni patut diatasi oleh pihak sumber manusia. Terima kasih. Okey, kita dah ada dekat setengah jam kita punya meeting. Saya rasa ada isu lagi Cik Rizal, silakan. Ini isu yang terakhir bos. Okey. Dan sini yang saya rasa kita boleh bincangkan sekalian macam mana cara untuk kita tingkatkan motivasi di kalangan pekerja. Terutamanya mereka yang mungkin menghadapi kekurangan motivasi di dalam organisasi kita ni. Jadi di sini saya minta pandangan dan cadangan daripada yang lain macam mana kita nak buat berkaitan dengan isu ini. Saya rasa saya setuju dengan Cik Rizal pasal motivasi. Saya rasa sebab kita ni nak bekerja, saya rasa motivasi ni adalah penting untuk kita tingkatkan balik energi staff kita. Macam mana Cik Hafiz, kalau ada pandangan Cik Hafiz? Okey, macam yang bos cakap tadi lah, kita boleh bagi pengiktirafan dan penghargaan kepada pekerja kita. Okey, benda ni semestinya akan bagi ganjaran, sebab sumbangan ni dia penting, sangat penting untuk meningkatkan motivasi pekerja kita. Dan mungkin juga kita boleh menganggap anugerah rasmi ataupun kita memberi pujian ataupun peningkatan peranan diorang tu, kita boleh jadikan sebahagian daripada usaha syarikat kita. Oh, bagus tu. Saya rasa saya setuju sangat dengan cadangan Cik Hafiz tu. Pengiktirafan adalah sangat penting untuk kita semua. Bukan hanya sebagai pekerja, kita semua kena ada diiktiraf.
Okay, mungkin ada lain daripada Cik Zaki. Betul tu, Tuan Pengarah. Selain tu, menyediakan peluang pertumbuhan juga merupakan aspek kritikal. Adakah kita dapat sebarang cadangan untuk menyokong pembangunan kemahiran kaki tangan? So, jadi saya fikir latihan dan kursus yang sesuai dengan keperluan dan keinginan kaki tangan boleh membantu dalam perkara ini. Baik sekali, adalah penting juga untuk kita menjalankan penilaian secara berkala selepas membuat beberapa perubahan untuk memastikan tanggapan ini adalah positif. Cik Hafiz, macam mana agaknya kalau kita nak menilai dan menyesuaikan diri ini secara berterusan? Okey, kita mungkin boleh mengaturlah penilaian berkala ni bagi menyimak kesalahan langkah yang telah kita ambil dan juga kita perlu membuat pelarasan untuk menjadikannya lebih berkesan dari masa ke semasa. Nampaknya kita menggariskan langkah praktikal dengan memenuhi keperluan kaki tangan dan meningkatkan motivasi mereka dalam organisasi kita. Hari ini rasanya dah 5 topik kita dah cuba cerita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir, terutamanya pengarah dan beri perhatian dengan beberapa isu ini, dan saya sedarkan kepada pengarah untuk taburan kita punya masyarakat ini. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah kita akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang kita ada ni. Hopefully kita akan settle masalah ni dan kita akan bergerak dengan orang kata dengan lebih baik. Saya sambung syarat kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, apakah yang kita belajar tadi? Yang kita belajar tadi adalah teori Maslow. Terdapat 5 piramid yang melibatkan teori Maslow. Piramid yang pertama adalah keperluan fisiologi. Apa yang dikatakan fisiologi? Iaitu adalah kemudahan yang disediakan oleh syarikat untuk keperluan pekerja. Yang pertama adalah melibatkan keselamatan. Yang kedua, kita melibatkan kemudahan yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah gaji yang berbadan. Adakah kita peka terhadap fisiologi? Keperluan kedua adalah keperluan keselamatan. Pastikan keadaan pekerja berada dalam keadaan selamat dan pastikan juga kesedaran pekerja adalah dalam keadaan yang stabil. Ini termasuk keselamatan dari segi pekerjaan, keselamatan dari segi keuangan dan keselamatan kerja yang lebih selamat. Okey, dan yang ketiga adalah keperluan sosial. Menyokong pembentukan hubungan baik antara pihak kaki tangan dengan pihak atasan. Dengan cara ini, syarikat boleh mengadakan perhimpunan tidak formal atau program bimbingan boleh membantu bina hubungan yang lebih positif. Yang keempat adalah keperluan ganjaran. Keperluan ganjaran tu kita perlu bagi ganjaran kepada pekerja kita. Adakah ganjaran tu diberikan kepada pekerja untuk memenuhkan dia punya keperluan asas bagi teori Maslow ini. Dan yang kelima adalah keperluan penyempurnaan kendiri. Sama ada kita menggalakkan mereka untuk naik pangkat ataupun kita tidak menyokong mereka dalam sebarang kemajuan untuk diri mereka. Memenuhi dan memahami setiap peringkat piramid Maslow mampu memberi persekitaran di tempat kerja yang lebih baik, iaitu dengan memberi perhatian kepada pekerja dan juga membuatkan pekerja merasa lebih dihargai. Adakah anda sebagai ketua mengamalkan ataupun memahami konsep ini di tempat kerja anda?